Hello and Assalamualaikum. Welcome to Bio for You. Sesi pada kali ini, saya akan terangkan berkenaan dengan Chapter 2, Cell Structure and Functions. Baik, dalam Chapter 2, Cell Structure and Functions ini, ada 4 subchapter, 2.1, 2.2, 2.3 dan juga sehingga 2.4 yang seperti kita lihat dalam slide ini. Okey. Okay, seterusnya, kita akan tengok kepada ni outcomes pada 2.1. Explain the structures of prokaryotic and eukaryotic cells. Describe how cells are grouped into tissues and organs. So, what is cell? Okay, masa Robert Hooke, dia observe cork sample. Cork sample ni terdapat pada tisu tumbuhan. Okay, dia tengok cork sample ni composed of a lot tiny and empty box structures. Yang dia pun panggil sebagai cell lah. So, sejak pada itu, sel dianggap sebagai basic unit of living things or living organism. Okay, so types of cell ada dua. Okay, based on the structural organization, iaitu prokaryotic cells dan juga eukaryotic cells. Okay, kita tengok prokaryotic cell. Okay, contoh-contoh prokaryotic cell ni adalah bakteria ataupun cyanobacteria. Okay, main features untuk prokaryotic cell ni, dia tidak ada nukleus. Okay, so dia punya DNA tu lies freely in the cytoplasm in a region called sebagai nucleus. Okay, kita tengok dia. Alright, so ini adalah gambar structures of prokaryotic cell. Okay, kita boleh tengok dekat sini, dia punya DNA ni terletak dekat region yang dipanggil sebagai nukleus dan dia tidak terdapat dalam nukleus. So dalam sel ni tidak ada nukleus. So itulah ciri-ciri penting untuk prokaryotic cell. So selain daripada itu, kita akan tengok struktur lain seperti flagellum. Flagellum seperti dia punya ekor dia lah. Okey, kemudian dia ada plasma membrane, kemudian dia ada cellular membrane, cell membrane dia ada kapsul, okey, dan di dalam tu juga ada ribosom. Okey. So, dalam tabel ni menunjukkan structure dan explanation bagi prokaryotic cell ini. Okey, boleh study dan lihat setiap satu daripadanya. Okey, seterusnya kita akan tengok pula eukaryotic cell. Okey, contoh-contohnya adalah seperti protists, fungi, plants dan juga animals. Okey, main featuresnya of course lah berbanding dengan prokaryotic cell, eukaryotic cell ni dia ada nukleus. Okey, so genetic materialnya is enclosed, terletak dalam nuclear membrane. So dipanggil sebagai nukleus dan dia ada banyak membrane bounded organelles. Okey, apa maksud membrane bounded organelle? Organel dia ada membrane dia tersendiri. Okey, contohnya seperti kloroplast. Kloroplast kan ada membrane dia sendiri. Contohnya seperti mitochondria. Mitochondria pun ada membrane dia sendiri. So, itu maksud dia dengan perkataan membrane bounded organelles. Okey. Seterusnya adalah gambar eukaryotic cell. Macam saya dah bagi tadi, nampak mitochondria dia ada membrane sendiri. Centrioles pun ada ni centrioles. Ni Golgi apparatus ada membrane sendiri. Okey, lysosom dan ada flagellum. Okey. So, dan paling obvious nampak dia ada nukleus. Wujudnya nukleus adalah membezakan antara prokaryotik dengan eukaryotik cell. Okay, so ini adalah features of differences between the features of prokaryotic and eukaryotic cell. Okay, boleh study dan tengok sendiri, boleh refer kepada nota kuliah. Okay, so ada terms yang dipanggil sebagai circular DNA dan linear DNA. Apa maksud circular DNA? Apa maksud linear DNA? Okay, so circular DNA ni bermaksud, kalau kita tengok, DNA itu berbentuk circular. Maksud circular ni, hujung dan hujung dia ni macam membentuk satu loop. Loop ataupun satu gegelung. Mana hujung dengan hujung dia bertemu. Kalau berbanding dengan linear DNA pula, seperti DNA eukaryotik, okey, DNA dia satu hujung sini dengan hujung yang sana tidak bertemu. Maknanya dia one long strand. Sebab tu dia panggil sebagai linear. Okey, so another term yang digunakan untuk membezakan antara prokaryotik dan eukaryotik cell adalah untuk eukaryotik cell, dia punya DNA dia ni is associated with histone protein. Okey, apa itu histone protein? Ni yang warna merah jambu ni. Okey, warna magenta ni actually.
Okay, so DNA ni akan membaluti histone protein. So histone protein ni actually dia bantu untuk make the DNA become super coil. Maksud super coil tu dia akan berlingkar dengan sangat padat lah dengan bantuan histone protein. Okay, so ni adalah tambah lagi differences features between prokaryotic dan eukaryotic cells. Okay, yang mana setiap satunya boleh diperhatikan. Okay, satu antara features yang saya cuba bincangkan adalah ribosom. Okay, ribosom dalam prokaryotic saiznya adalah smaller, kecil, yang mana subunitnya adalah 70S. Manakala dalam eukaryotic cell, dia punya ribosomnya adalah larger. So, dia punya subunit ni adalah 80S. Macam saya dah sebutkan tadi, organelle dalam prokaryotic cell, no membrane bounded organelle. Okey, dia ada organelle. Okey, contohnya seperti ribosom. Tetapi ribosom tidak mempunyai membrane dia yang tersendiri. Okey, berbanding dengan eukaryotic, dia punya organelle dia ada membrane tersendiri. Macam saya sebutlah, contohnya seperti seperti Golgi apparatus, contohnya seperti lysosom, okey, chloroplast, okey. So kemudian cell wall dia pun berbeza, and structure of flagella, susunan microtubules-nya juga berbeza. Okey. So ni adalah maksud structure of flagella tu, yang 9 plus 2 arrangement tu nampak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. So maknanya 9 plus 2 arrangement, susunan microtubule dia. Okey. Okey, lagi features perbezaan antara prokaryotik dan eukaryotik dari segi cell divisionnya, macamnya, iaitu macam mana sel dia divide. Bagi prokaryotik, mostly hanya by binary fission. Kalau dalam bahasa Melayunya, belahan dia dua. Okey, so dalam eukaryotic cell, kita ada mitosis, meiosis ataupun both, dan spindle fiber is formed. Okay, types of organism untuk prokaryotic cell, dia sama ada unicellular ataupun filamentous organisms. So kalau eukaryotic, unicellular, filamentous or even multicellular organism like us. Okay. So ini adalah similarities dan between prokaryotic dan eukaryotic cell. Maknanya both ada bounded by a plasma membrane, both cells contain genetic material iaitu DNA, both cells have cytoplasm, and both cells have ribosomes, even though different sizes. Okay. Okay, how do cells work together in an organism? Okay, so ini adalah kira macam hierarki dia lah. Okay, start dengan cell, kemudian tissue, organs, and then system. So cell, apa itu cell? Dia adalah basic unit of living things. Okay, a collection of cells of a similar structure. So that is tissue. Okay, contohnya on surface of my skin ni ada tisu kulit. So dekat tisu kulit ni ada banyak cells. Okay, so a group of cells ataupun a collection of cells untuk similar structure atau similar function. So itu adalah tisu kulit. Okay, dapat So and then organs made up of different kinds of tissue that functions together. Okay, again, kalau saya sambung contoh kulit tu tadi, sebenarnya kulit kita ni ada banyak lapis, ada banyak lapisan tisu, tisu atas sekali, tisu tengah dan tisu dalam. So organ yang paling besar dalam badan manusia adalah kulit. So kulit ni sebenarnya adalah organ. Okay, bukan yang jantung ataupun hati ataupun paru je yang organ. Okay, so actually kulit ni adalah organ, and in fact dia adalah organ paling besar. Kenapa kita panggil sebagai organ? Sebab dekat kulit ni ada banyak layers of tissue. Okay, so doing the same function. Okay, so system is a group of organs that work together perform a major function. Okay, contohnya seperti sistem pernafasan, okay, sistem perkumuhan. Alright, so that is what we call as system. So, ni adalah gambar menunjukkan daripada level of cell, pergi tissues, and then organs, and then system, okay, organ system, and then last sekali ialah organism itu sendiri. So next, kita tengok learning outcomes untuk 2.2, structures and functions.
for cell membrane and organelles. Okay, show the structures of typical plants and animal cells and state the organelles present. Identify the structure and state the function of the following organelles: nucleus, RER, SER, Golgi body, lysosome dan sebagainya. Show the structure of plasma membrane based on fluid mosaic model and explain the structure of plasma membrane. Okay, and each of the function of each component. Okay, so sebelum ni kita dah tengok dua jenis sel yang tu terdiri daripada prokaryotic cell dan eukaryotic cell. So untuk eukaryotic cell juga kita terbagi kepada dua jenis, okay, iaitu seperti yang kita tahu animal cell dan plant cell. Okay, so ini adalah struktur untuk animal cell. Mostly you guys dah belajar ni dekat sekolah menengah. Okay, nothing much different daripada apa yang kalian belajar dekat sekolah menengah. Basically kita akan still tengok balik dekat smooth endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum, of course ada nucleus, ribosomes, Golgi apparatus, plasma membrane, okay, mitochondrion, lysosome. Alright, okay. Ini adalah structure of plant cell. Bezanya of course obviously dia ada cell wall. Mana cell wall dia? Okay, ni yang warna coklat ni. Okay, so dia juga ada chloroplast as the organelle for photosynthesis. Alright, ada ribosome sama juga, ada smooth endoplasmic reticulum, ada rough endoplasmic reticulum, dia juga ada nucleus dan dia ada Golgi apparatus dan semua tu samalah. Okay. So ni adalah gambar plant cell yang dilihat melalui light microscope. Okay. So ini adalah gambar animal cell yang dilihat melalui light microscope juga. Okay. So ni adalah struktur-struktur yang kita boleh nampak di bawah light microscope. Kalau plant cell kita boleh nampak dia punya cell wall, plasma membrane, cytoplasm, nucleus, vacuole, chloroplast. Kalau animal cell kita boleh mostly hanya nampak plasma membrane, cytoplasm dan nucleus dia sahaja. Okey, yang struktur-struktur lain seperti ribosome semua tu kita tak boleh nak nampak menggunakan light microscope sebab dia terlalu kecil. Okay, so ini adalah comparison between animal cell and plant cell. So differences dia, so kita tengoklah dia punya cell wall yang ni made up of cellulose. Animal cell tak ada cell wall, jangan memandai-mandai pula. Okay, so plasmodesmata present but have no gap junctions. Yang ni tak ada plasmodesmata langsung. Okay, so chloroplast present in photosynthetic cells. Okay, animal cell tak ada chloroplast langsung. Okay, so ada lagi features-features lain yang kita boleh tengok. Ini sambungan dia. Tak ada centrioles in higher plants. Okay, in animal cell ada centriole. Okay, ada starch granules. Yang ni storage kita animal cell ni adalah dalam bentuk glycogen granules. No cilia, yang ni some cells are flagellated or ciliated, maksudnya ada flagella ataupun ada cilia. Okay, so kita tengok next lagi. Ni adalah similarities pula, persamaan antara animal cell dengan plant cell. Dua-dua ada, both are eukaryotic. Dua-dua ada nucleus dan ada many membrane bounded organelles. Macam saya dah sebutkan tadi, dia ada Golgi apparatus, dia ada mitochondrion. Okay, so both can divide by mitosis and meiosis, and both have plasma membrane. Okay, so what is organelle? Any of several membrane enclosed structures with specialized function, suspended in the cytosol of eukaryotic cell. Maksudnya terdapat dekat dalam cytosol of eukaryotic cell. Okay, so ni nucleus. Ni kita tengok satu demi satu lah structure of organelle tu, nucleus. So ni function dia. Largest organelle, bentuk yang biasanya spherical shape. Okay, so dalam nucleus juga dia diperbuat, dekat nucleus kita boleh jumpa nuclear envelope yang membaluti nucleus itu sendiri. So dia adalah double membrane. So ada dua double membrane, maknanya dua lapis membrane dia tu. And outer membrane of nuclear envelope is continuous with rough endoplasmic reticulum. Bermaksud membran yang luar tu, okay, dia bersambungan terus dengan rough endoplasmic reticulum. Dan dia ada nucleopores, iaitu lubang-lubang dekat nucleus ni.
supaya untuk control movement substances between the nucleus dan cytoplasm. Okey. So, dia ada nucleoplasm, iaitu dia punya cecair di dalam nukleus itu sendiri, dan dalam nukleus ni ada kromatin. Apa itu kromatin? Dia adalah long, thin strands of DNA dan histone protein. Okey, ni dia. Dalam ni ada kromatin. Dan dia ada nucleolus. Is a cluster of protein, DNA dan RNA. Dan tapi dia tak ada enclosed by a membrane. So, ni adalah nucleolus. Dalam nukleus tu, dia ada struktur yang terdiri daripada protein, DNA dan juga RNA. Yang padat lah, so dipanggil sebagai nucleolus. Okay. So, function of nucleus controls cellular structure, direct cellular activities. Ini semua disebabkan due to the genes located within the nucleus. So, dalam nucleus ni ada gene, ada DNA. DNA inilah yang akan mengawal activity of the cell. Okay. Kita tengok pula endoplasmic reticulum. Okay, struktur dia adalah extensive network of membranous tubules, dipanggil sebagai cisternae. Okay, continuous with the outer nuclear membrane. So, maksud dia kat sini, nampak tak? Ni adalah nuclear envelope. So, dia bersambungan dengan nuclear envelope ni. So, itu maksud dia, continuous with the outer nuclear membrane. So, enclosed by a single membrane. Dia sendiri hanya terdiri daripada satu membran sahaja. So, space within ER dipanggil sebagai cisternal lumen. Bermaksud space ataupun ruang dalam endoplasmic reticulum ni dipanggil sebagai lumen. So, ada dua jenis endoplasmic reticulum seperti yang korang belajar masa sekolah menengah. Rough endoplasmic reticulum dan smooth endoplasmic reticulum. So, bezanya simple je. Rough endoplasmic reticulum ni dia terdapat ribosom yang melekat pada dia. Kalau smooth ER ni tak ada ribosom yang melekat dekat dia. So, function of rough endoplasmic reticulum untuk modify and transport protein to Golgi apparatus. Okay, so maksudnya kat sini, dekat sinilah tempat untuk dia modify protein dan transport protein. So, apa maksud modify protein? Ingat tak, protein bila dia nak dibuat daripada primary structure dia, kemudian dia menjadi alpha helix ataupun beta pleated untuk secondary structure, kemudian campur dengan komponen lain, campur dengan bahan-bahan lain, substances lain. Itu maksud dia modify. Bila dah siap protein tu, dia akan transport pergi ke Golgi apparatus. Okay. Adds carbohydrates to the protein to make a glycoprotein ataupun aids in synthesis of secretory and other proteins. Alright, and also can produce new membrane. Pun semua function dekat RER juga. Manakala smooth endoplasmic reticulum ni, function dia adalah untuk lipid. So, site of lipid synthesis. Maknanya kat mana lipid ataupun lemak ni nak dihasilkan? Daripada dekat smooth endoplasmic reticulum. Tapi bila saya cakap lemak tu bukan maksud lemak kolesterol yang korang bayangkan tu. So, secara umumnya dia adalah lipid. Okay. So, metabolism of carbohydrates juga berlaku dekat sini. Detoxification of toxic waste seperti drugs dan racun pun berlaku dekat smooth ER ni juga. Dan storage of calcium ions in skeletal muscle cell juga berlaku dekat dalam smooth endoplasmic reticulum. Okay, next kita tengok Golgi body. Okay, so dari segi structure, dia pun hanya ada single membrane sahaja. Consists of stacked flattened membranous sacs, dipanggil sebagai cisternae. Bermaksud dia punya membrane ni berlapis-lapis, macam kita tengok dalam gambar ni. The sacs are not physically connected. Bermaksud antara satu kantung dan satu kantung lain tu dia tidak physically connected. Maksudnya satu lapisan, satu sacs tu antara dia dengan dia saja. Okay, kalau kita tengok perhatikan dengan lebih teliti, tengok one sac yang saya tengah highlightkan ni, dia hanya dia seorang-seorang saja. Yang lapisan kedua hanya dia seorang-seorang saja. Yang antara pertama dan kedua ni tidak bersambung. So itu maksud dia not physically connected. Okay.
So each Golgi stack has cis phase and trans phase. Okay, cis phase yang menghadap nukleus, trans phase yang nak menghadap plasma membrane dan menghadap keluar. Okay, macam ni yang saya sebut lah, trans phase dan cis phase. Okay, function dia lagi sekali dia akan modify, source, package and transport protein yang diterima daripada RAF-ER. So dekat sini lebih lagi dia akan menjalankan proses yang di mana untuk melengkapkan protein tersebut. So Golgi body receives protein ataupun carbohydrate, lipid from endoplasmic reticulum. The cis phase receive material from transport vesicle. Okay, kemudian dia akan modify and source the substances. The trans phase akan package protein dah siap ni, substance ni, in vesicle and vesicle ni maksud dia kantung, and transport them out of the Golgi body. It transport substances via transport vesicles. Okay, kita tengok ni dia transport vesicle dia. Dan dia boleh membentuk form lysosomes jugalah dekat sini. Okay, next kita tengok lysosome. Okay, structure dia, dari segi structure dia small je, spherical shape, enclosed by a special single membrane, just a single wall membrane, contain many hydrolytic ataupun digestive enzyme. So dekat dalam lysosome ni ada banyak enzim yang boleh menjalankan proses digestion. Okay. So function dia, yang pertama intracellular digestion. Dia akan digest maksudnya dia akan hancurkanlah macromolecules yang which enter the cell by phagocytosis process. Maknanya macromolekul yang masuk ke dalam sel tu melalui proses phagocytosis akan being digested by the lysosome. Okay, recycle cells own organic material. Material yang dah old ataupun yang dah damaged organelle, okay, dia akan recycle dekat lysosome ni juga. Program cell destruction, maknanya digest the whole cell by autolysis. Bermaksud kalau sel tu dah rosak, sel tu dah damage, okay, lysosome sendiri akan bunuh sel tersebut. So ni adalah gambar rajah untuk intracellular digestion. Boleh tengok dekat dalam gambar rajah ni, okay, this cell is about to phagocyte the bacterium. Dia nak makan bakteria ni. So bila bakteria ni masuk, okay, dah completely phagocyte dalam sel ni. Bila dah dekat dalam sel, so lysosome ni akan datang, lysosome ni akan datang dan digest bakteria tersebut, okay, untuk dimakan. So kita tengok function yang kedua oleh lysosome ni, iaitu recycle cells on organic material. All or damaged organelle is enclosed by a single membrane. Okay, membrane ni generated by endoplasmic reticulum untuk membentuk autophagosome. Okay, ini nama dia, autophagosome. Lysosome fuse with autophagic vacuole, iaitu autophagosome ni tadi, dan digest the organelle with hydrolytic enzymes by autophagy process. So nama prosesnya adalah autophagy. Okay, so organelle yang dah damage ataupun dah old tu tadi masuk dalam lysosome ni, lysosome akan digest dia. Yang seterusnya, program cell destruction. Okay, in all or damaged cell, lysosome membrane ruptures. So bermaksud dalam sel yang dah tua ataupun dah damage ni, membrane lysosome sendiri tu dia akan rupture ataupun hancur. So hydrolytic enzyme yang terdapat dalam lysosome tu tadi akan release into the cytoplasm. So cytoplasm tu adalah ceceran dalam sel tu tadilah. So dia akan digest sendiri the whole cell itu sendiri by nama proses itu autolysis. Contohnya seperti destroy all or damaged cell, destroy leukocyte, okay, juga berlaku during metamorphosis dan juga development. Okay, so next organelle is ribosome. Okay, structure ni menarik, organelle ni menarik sedikit. Okay, so structure ni dia cuma small granule sahaja, almost spherical shape, maksudnya bentuk dia bulat. Non-membranous, tu saya kata dia menarik sikit tu sebab dia tak ada membrane. Hampir semua organelle lain ada membrane, kecuali dia ni.
Dia diperbuat daripada rRNA dan protein. Dia punya komponen ni pun dah unik, dan dia consist of two subunits, large subunit dan small subunit. So, ada dua jenis ribosom, free ribosome or bound ribosome. Free ribosome ni dia lies freely in cytoplasm, dia boleh bergerak bebas. Kalau yang bound ribosome, dia attached to nuclear membrane ataupun rough endoplasmic reticulum. So, function dia untuk bound ribosome ni synthesize proteins untuk export ataupun for export ataupun terdapat dekat sel membrane, lysosom. Manakala kalau free ribosome ni function dia juga similar, itu synthesize protein that functions in cytosol. Okey, iaitu cecair dalam cytoplasm itu. Okey. So, function of ribosome ni secara umumnya adalah site of protein synthesis, tempat di mana kita nak hasilkan protein. So, next organelle adalah mitochondria. Okey, so kita tengok apa yang ada pada mitochondria ni. Structure dia adalah cylindrical, oblong. Okey, agak panjang ataupun lonjong macam tu. Enclosed by two layers of membrane. So, dia ada dua membrane. So, ini uniknya mitochondria ni, dia ada dua membrane. So, kita tengok ni ada outer membrane dan ada inner membrane. Space between outer membrane and inner membrane kita panggil sebagai intermembrane space. So, ni ruang antara ataupun gap antara outer membrane dan inner membrane, ruang tu kita panggil sebagai intermembrane space. Outer membrane is smooth and point towards cytoplasm. So, maknanya itu keluar dekat luar. And then inner membrane is folded. Membrane dalam ni berlipat-lipat. Okey, dia berlipat-lipat ke dalam. Okey, to form cristae. So, nampak label ni cristae. Maknanya lipatan ke dalam ni namanya adalah cristae. Dan cecair dekat dalam mitochondria ni namanya adalah matrix. Bukan matrix matrikulasi. Matrix, inilah cecair matrix yang terdapat dalam mitochondria. So, cristae ni function ni untuk increase the surface area, alright, for attachment, dan juga untuk enzim involved in electron transport chain. Berkaitan dengan ETC ataupun electron transport chain ni, kita akan belajar dalam chapter-chapter yang akan datang nanti. So, inner membrane enclose a full filled space yang dipanggil sebagai matrix. So, function dia simple macam yang korang belajar dekat sekolah menengah. Site of ATP synthesis untuk hasilkan energi. Okay. Krebs cycles occur in matrix. Okay, apa itu Krebs cycle? Juga akan belajar dalam chapter-chapter yang akan datang. ETC occurs in cristae. Okay, dekat sini. ETC pun kita akan belajar dalam chapter yang akan datang. So, next is chloroplast. Okay, structure dia adalah oblong juga, tapi taklah oblong sama yang macam mitochondria. So, tapi dia biconvex. Maksud biconvex ni dia bentuk dia macam, walaupun dia lonjong, tapi lonjong tu lonjong yang leper lah. Okay, enclosed also by two layers of membrane. Okay, dia ada dua layers of membrane juga. Ada outer membrane dan ada inner membrane. So, space between outer membrane and inner membrane juga dipanggil sebagai intermembrane space. Okay, outer membrane points towards cytoplasm, maknanya dia menghala ke cytoplasm. Yang inner membrane ni enclose a full filled space, panggil stroma. Bermaksud membrane yang dalam ni akan mengandungi cecair. Ini cecair ni nama dia stroma. Okay. So, next berkenaan dengan chloroplast ni. Dia punya stroma ni contains bacteria like DNA and ribosome, okay, to synthesize enzyme. Dan dekat dalam stroma ni, cecair stroma ni ada membranous system called thylakoids. Okay, apa itu thylakoid? Kita tengok label dekat sini. So, ini thylakoid ni macam yang sekeping demi sekeping macam coins ni, macam sekeping duit shilling ni. So, itu adalah thylakoid. Okay, thylakoids is a flat disc which are stacked to form grana. So, satu stack of thylakoid kita panggil sebagai grana. Nampak ni, label grana ni kan? So, stack demi stack of thylakoid, maknanya tumpukan demi tumpukan thylakoid tu kita panggil sebagai grana. Tengok dekat label ni. Grana are interconnected by intergrana membrane. Okay. So,
inilah dia disambung oleh intergrana membrane ataupun lamella. So chlorophyll and photosynthetic pigments are embedded on thylakoid membrane. So function chloroplast, okay, very easy. Site for photosynthesis. Macam yang kena belajar sebelum ni juga. So ada terdapat yang light dependent reactions yang berlaku dekat grana ataupun dekat dalam thylakoid. Light independent reactions berlaku dekat stroma, iaitu dekat cecair ni. Okey, berkenaan dengan light dependent reaction, light independent reaction ni kita akan belajar dalam chapter photosynthesis. Okey, kemudian function chloroplast ni lagi adalah untuk store starch, okey, dekat dalam stroma. Okey, yang seterusnya centriole. Okey, structure dia exist in pair, maksudnya dalam berpasangan, orientated at 90 degree angle to another. Bermaksud dia masih ada susun dalam bentuk 90 degree. Macam tu antara satu dengan lain. Located in a region called centrosome. Kawasan tu dipanggil sebagai centrosome ni. Okay, so near nucleus of animal cell, berdekatan dengan nucleus of animal cell. Each centriole composed of 9 sets of triplet microtubules arranged in a circle. Okay, 9 times 3. Ini maksud dia. Ada bertiga-tiga. Tapi dia ada sebanyak 9. Okay, function of centriole ni organize microtubules assembly during cell division. Okay, microtubules organizing center, itu short form dia. Form the basis of cilia and flagella. So yang paling penting adalah semasa cell division, semasa mitosis, semasa meiosis ada berlakunya ni kan, spindle fibers formation ni. Okay, next kita move on kepada plasma membrane. Okay, plasma membrane separates the living cell from its non-living surroundings, maknanya membezakan, yang mengasingkan antara sel dengan yang di luar bahagian sel. So size dia 7.5 to 8 nanometer thick, sangat nipis. Plasma membrane that surround the cell and membrane so again, plasma membrane that surround the cell and membrane that surround the organelle has the same structure. Maksudnya plasma membrane yang membaluti keseluruhan sel itu dan plasma membrane yang membaluti organelle, function dia adalah similar ataupun sama. Okay, so structure of plasma membrane is proposed by Singer and Nicholson. So ini adalah dua saintis yang propose structure of plasma membrane yang dipanggil sebagai fluid mosaic model. Okay, berkenaan dengan fluid mosaic model ni adalah this term is very important. Soalan berkenaan dengan fluid mosaic model ni selalu ditanya. Okay, dalam exam. So ini adalah gambar aja of fluid mosaic model. Lepas ni kena tahulah kenapa dia dipanggil sebagai fluid, kenapa dia dipanggil sebagai mosaic. Okay, why fluid? Macam saya dah bagi tahu tadi. Fluid because of the mosaic pattern is dynamic. Dan juga phospholipid and extrinsic proteins can move laterally along the membrane. So maksud move laterally along the membrane tu, so this tengok dekat particular phospholipid ni yang berwarna biru ni, daripada bahagian sebelah sini dia easily boleh glide dekat sini. Laterally ni maksudnya secara mendatar, dia boleh bergerak antara satu secara mendatar tu dengan sangat mudah untuk bergerak dari satu point ke satu point yang lain. Sama juga yang phospholipid warna hijau ni senang untuk bergerak ke mana-mana. So sebab itulah dipanggil sebagai fluid. Yang tadi tu juga untuk lateral movement frequent dan flip-flop rare, tapi juga boleh berlaku. Bermaksud phospholipid yang layer atas boleh berpindah tempat dengan phospholipid yang bahagian yang layer bawah. Okay, why mosaic? Tadi kita belajar pasal fluid. Now where is mosaic? Okay, mosaic ni ialah embedded proteins within phospholipid bilayer. Embedded ni maksudnya yang tertanam. So sebenarnya dekat permukaan plasma membrane ni of a cell ni terdapat banyak protein yang tertanam ataupun yang embedded dalam plasma membrane tersebut. Sebab tu dia nampak macam creates a mosaic pattern when viewed from above. Bila kita tengok daripada atas, dia macam ada banyak pattern-pattern mosaic ni lah
Kenapa mosaic? Terdapat banyak scattered of this protein yang tertanam, embedded in the phospholipid bilayer. Okay, so fluid mosaic model structure, componentsnya majorly secara dijumpai dengan banyaknya terdapat phospholipids dan globular protein, dan structure komponen lain yang juga turut ditemui pada fluid mosaic model atau plasma membrane ni adalah karbohidrat dan kolesterol. Kita akan tengok lagi nanti structure ni dijumpai dekat mana. So, secara umumnya, ini adalah the basic of plasma membrane. So, bahagian atas luaran ni water. So, kita tahu hydrophobic tails of phospholipid ni bersifat hydrophobic. Dia tak suka pada air. So, dia akan menjauhi air. Head dia pula hydrophilic head. Dia suka air. So, dia akan interact with water. Tails dia akan menjauhi water. Okay. Phospholipid bilayer. Susunan dia memang bilayer lah, ada dua lapis. Okay, has two parts. Macam saya dah sebutkan tadi, head dan tail. Head dia adalah polar, hydrophilic. Tail dia adalah non-polar, hydrophobic region. Okay, phospholipid has both hydrophobic and hydrophilic regions. Satu dia dipanggil sebagai amphipathic molecules. Kalau amphibia, haiwan dua alam. Kalau amphipathic molecules, maksudnya dia adalah hydrophilic. Dia ada region yang hydrophilic dan ada region yang hydrophobic. So the polar, which is a hydrophilic head, will points outward into the cytoplasm. Manakala yang non-polar itu, dia punya tails tu akan face inwards, ke dalam, menjauhi water. So, protein-protein yang boleh dijumpai dekat permukaan yang jumpa embedded ataupun tertanam dekat phospholipid bilayer ni, okay, terdiri daripada integral ataupun intrinsic protein, ataupun satu lagi adalah peripheral ataupun extrinsic protein. So, kalau intrinsic protein ataupun integral, dia tertanam ni, embedded, fully embedded and across both across the layer. So, dia tembus ni daripada phospholipid bilayer. Okay, maknanya across the membrane. Kalau extrinsic ni, dia hanya melekat saja pada surface of the phospholipid bilayer. Baik, ini adalah gambaran yang lebih jelas berkenaan globular protein ni. Okay, so some of the protein dia memang fully embedded pada phospholipid bilayer ni. Okay, ini adalah phospholipid bilayer. Ini adalah plasma membrane kita ni. Okay, so ini adalah integral protein tersebut. Okay, ini adalah peripheral protein. Kalau peripheral protein ni dia bound loosely saja, atau loosely tu secara tidak kuat lah. Sama ada dia bound kepada protein yang memang dah sedia ada, embedded, yang tertanam dalam plasma membrane tu, ataupun bound loosely kepada phospholipid bilayer. So, macam saya sebutkan, integral protein partially ataupun fully embedded ni, fully tertanam ataupun partially within the phospholipid bilayer, iaitu kita punya plasma membrane. Manakala peripheral proteins, dia attach loosely to the surface, pada permukaan saja of phospholipid ataupun protein tersebut. Okay, fully embedded protein that penetrates the entire phospholipid bilayer, kita panggil sebagai transmembrane protein. Contohnya seperti ini. Dia fully embedded protein that penetrates, menembusi the entire phospholipid. Okay, integral protein ni kita panggil dia sebagai amphipathic. So, functions of membrane protein. Okay, memang ada banyaklah functions dia. So, macam kita tengok diagram tadi tu, protein tu secara umum dia seketul macam tu saja. Kita tak bincangkan function dia. So, sekarang baru kita nak bincangkan apakah function protein tersebut. Bukan maksudnya setiap protein tu ada semua function ini. Setiap protein itu ada function yang tersendiri. So, ada some proteins yang terdapat pada phospholipid bilayer tu, contoh seperti ini, function dia adalah untuk transport. Some of the protein function dia untuk enzymatic activity. Some of the function adalah untuk signal transduction. Signal transduction ni adalah untuk pass signal ataupun untuk menyampaikan maklumat ke dalam sel. Intercellular joining, maksudnya antara satu sel dengan sel yang lain nak di-joinkan, nak cantumkan dia, kita gunakan protein. Function lain adalah cell to cell recognition. In order satu sel tu untuk mengenal sel yang lain,
juga menggunakan surface protein ni juga. Dan juga function yang terakhir untuk membrane protein ni adalah attachment to the cytoplasm. Okay. So, other components yang boleh kita jumpa ataupun temui dekat plasma membrane ni adalah karbohidrat. So, location dia on the outer surface of the membrane, maknanya dekat bahagian luar. Carbohydrate chain may combine with protein. So, akan membentuk glycoprotein. Kalau dia bound with phospholipid, dia akan membentuk glycolipids. Okay, function mostly of carbohydrate adalah untuk identification tag, iaitu cell-to-cell recognition. Antara satu sel tu dia nak kenal sel lain tu, kira ni macam lah, ini adalah macam rupa bentuk dia lah, kira macam rupa dia, macam muka dia. So setiap sel tu dia punya karbohidrat tu adalah unik. Okay, so dalam diagram ni kita boleh nampak, so ni adalah structure of carbohydrate ni. So kalau karbohidrat ni dia bound atau bound pada protein, this is protein, so nama dia adalah glycoprotein. So kalau karbohidrat ni dia bound kepada phospholipid, nama dia glycolipid. Ni glycoprotein, label dia tu tadi. So, selain daripada karbohidrat, juga kita boleh found kolesterol. Okay, kolesterol found between phospholipid molecules. Okay, antara phospholipid dan phospholipid molecules yang lain terdapatnya kolesterol. Okay, function dia adalah untuk regulate membrane fluidity by restricting the movement of phospholipid. Macam kita dah tahu, phospholipid ni dia senang sangat untuk bergerak antara satu tempat kepada tempat lain. Maknanya satu phospholipid ni dia sangat mudah untuk bergerak dan berpindah tempat. So apa function kolesterol ni? Untuk mengawal pergerakan tersebut. Dan untuk itu maksud dia regulate membrane fluidity. Okay, function of cholesterol ni at low temperature, kolesterol akan prevent solidification by disrupting the regular packing of phospholipid. Maknanya kalau suhu tu sejuk sangat, kolesterol ni menghalang phospholipid binding daripada membeku. Okey, kalau dekat relatively high temperature pula, dekat suhu biasa, dia akan menjadikan membrane ni less fluid by restraining the phospholipid movement. Pergerakan phospholipid tu dikawal. So itulah function of kolesterol. Okay, slide ni menunjukkan perbezaan antara unsaturated fatty acids versus saturated fatty acids hydrocarbon tails. So kita boleh nampak lah dekat sini, kalau unsaturated hydrocarbon dia punya tails tu king, bengkok, akan prevent packing, enhancing membrane fluidity. Maknanya membrane tu becomes more fluid, lebih senang untuk bergerak. Okay, manakala kalau saturated hydrocarbon tails sebenarnya semua tegak, lurus je, tak ada double bond dan tidak ada kinks. Okay, dia punya hydrocarbon tails ni are packed together, increasing membrane viscosity. Seterusnya, roles of cell membrane components acts as a transport protein, acts as enzyme, acts as receptor protein, intercellular joining, cell-to-cell recognition. Yang ni adalah function-function of protein tu tadi. Dan kita akan tengok dengan lebih detail lah with the diagram. Okay, yang pertama, acts as a transport protein. Macam saya dah sebutkan tadi. So, untuk mengawal pergerakan bahan keluar dan masuk daripada dalam sel, so dia perlu melalui protein ni tadi. So, namanya adalah transmembrane protein. So, dia boleh transport molecules across the membrane. And transport protein has a hydrophilic channels that allow polar molecules ataupun ion to pass through. Contohnya seperti channel protein and carrier protein. Yang bertindak sebagai enzim. Okay, globular protein has active site. Okay, dia ada active site dekat protein ni which can bind to a specific substrate. Dan dia boleh catalyze specific chemical reaction. Okay, yang seterusnya act as a receptor protein. So, protein ni dia ada specific binding site with a specific shape untuk chemical messenger tadi tu. Contohnya seperti hormone, neurotransmitter akan datang bind dan akan send information into the cell. Okay, seterusnya intercellular joining. Membrane proteins of adjacent maksudnya bersebelahan may join
together. Contohnya seperti menggunakan gap junction lah. And cell-to-cell recognition. So, contoh tadi ialah glycoprotein. Apa itu glycoprotein? Karbohidrat, glyco, campur dengan protein. So, ialah glycoprotein. Act as identification tag. Kira macam tagging identification and specifically recognized by other cells. Contohnya seperti antigen, recognized by human cell as a foreign substance. Okay. Okey, yang terakhir, attachment site for cytoskeleton dan extracellular matrix. So, protein ni, dekat bahagian luar, outer surface, dia adalah tempat untuk attachment for to extracellular matrix. Manakala, kalau dekat bahagian dalam ni pula, tempat untuk attach dengan cytoskeleton. Cytoskeleton ni adalah kira macam skeleton yang terdapat dekat dalam sel itu tadi, untuk maintain the cell shape. So insyaAllah itu sahaja untuk sesi yang ini. Kita jumpa lagi pada sesi hadapan insyaAllah. Okay, thank you. Bye for you.